Okey, baiklah murid-murid, kita kembali kepada sesi penerangan bagaimana nak buat nota sejarah 4 Zamrud. Okey, tadi cikgu telah pun memberikan penerangan di dalam MyViewBoard paparan slide PowerPoint ni kan. Jadi cikgu harap murid-murid telah pun tengok video pengajaran itu tentang penerangan bagaimana hubungan diplomatik Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu dijalankan dan juga kegiatan ekonomi. Jadi cikgu harap murid nak buat nota dalam buku sejarah nanti berpandukan kepada video penerangan cikgu yang pertama ini. Okey, kemudian cikgu terus pergi kepada nota bagaimana nak buat nota. Okey, pertama sekali sini nanti pada bahagian ini di mana dalam buku nota sejarah di bahagian sini yang cikgu cakap-cakap ni. Awak jangan buat dekat bawah pula. Macam ada setengah ni yang murid tanya saya kan. Jadi maksudnya dia tidak merujuk buku atau bukan buku, tidak merujuk video pengajaran cikgu. Jadi dia dah nampak sini macam maksudnya cikgu buat ni saja-saja saja. Jadi dia mulakan A dan B ni dekat bawah ni. Kenapa nak beri buat benda kerja berulang-ulang? Tak. Maksud saya buat macam ni yang cikgu paparkan dalam WhatsApp grup Pak Zamrud tu. Di bahagian yang cikgu jarakkan ni untuk awak isikan nota. Nota apa? Yang pertama inilah nota dia. Okey, apa dia yang kena buat? Peta buih. Awak senaraikan kerajaan-kerajaan Melayu awal yang ada di Kepulauan Melayu yang menjalinkan hubungan diplomatik. Apa kerajaan-kerajaan yang kamu tengok kat situ? Okey, pertama kat sini cikgu nak tunjuk. Senang je, tak susah pun. Okey, pertama tu kerajaan apa? Awak tulislah China. Okey, ini adalah kerajaan yang kuat ketika itu. Okey, kemudian kerajaan India dan selepas tu awak senaraikanlah kerajaan-kerajaan yang ada di Kepulauan Melayu pada ketika itu. Jadi kat sini senang saja. Ingat kerajaan Melayu yang ada di Kepulauan Melayu bukan 6 saja. Dia ada banyak. So awak senaraikan yang ada Kedah Tua, Ganggar Negara, Berwas, Cihtu, Sriwijaya, Santubong, Mataram dan juga Majapahit. Dekat sini cikgu dah bagi jawapan. Padahal awak boleh buat sendiri. Dan peta buih ni yang awak buat ni nanti awak pindahkan ke dalam buku nota yang maksudnya kena rujuk video pengajaran cikgu yang pertama tadi. Cikgu buat penerangan kawasan sini lah yang awak kena buat ni yang cikgu tunjuk merah-merah ni. Buatlah dekat sini peta buih. Ni contoh je cikgu buat. Tuliskan dalam dia apa. Ni contoh, faham? Jangan awak pergi buat macam ni lah conteng-conteng ni semua. Bukan, salah. Kena buat peta buih tersebut dan senaraikan hubungan diplomatik dengan kerajaan mana dekat situ. Kemudian untuk bahagian B, kegiatan ekonomi, kita rujuk pula peta iting, peta pokok. So dekat sini kamu boleh tengok video pengajaran cikgu penerangan melalui slide PowerPoint di My Viewboard tadi. Kemudian dengan buka muka surat 95 hingga 98. So awak baca dekat situ pun boleh atau video pengajaran cikgu. Awak senaraikan pertama pertanian. Apa pertanian yang diorang buat? Dekat situ ada senaraikan. Kemudian perdagangan. Apa kegiatan perdagangan yang dijalankan? Contoh dekat sini dia ada buat berkaitan perdagangan jalan laut kan. Ya, maksudnya ada pelabuhan kat situ. So apa yang dia dagangkan? Jadi awak senaraikanlah jawapan dekat sini dalam bentuk peta pokok. Kemudian kamu tengok pula hasil hutan di muka surat 97. Hasil hutan dan hasil laut. Senaraikan melalui pembacaan di buku teks tersebut. Okey, kemudian juga rujuk video pengajaran cikgu, barulah awak faham ada maklumat tambahan dekat situ. Dan yang terakhir, kamu buat dalam peta pokok apa kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal? Perlombongan. Okey, perlombongan dan apa dia? Pembuatan. Perlombongan dan pembuatan. So dekat sini awak nampaklah isikan jawapan, dibaca apa pembuatan tersebut. Tembikar ada, apa yang dibuat lagi, barang perhiasan, senjata. Cikgu dah bagi jawapan pula kat sini. Jadi awak rujuklah. Maksudnya sebelum-sebelum ni awak tak rujuk pun video pengajaran cikgu. Awak main tengok je ataupun tak tengok. Mesej hanya blue tick. Awak mesej read dekat WhatsApp Pak Zamrud. Tapi sebenarnya tak buat kerja. So tick kehadiran. So rugilah Okey, jangan buat main-main. Sebab benda ni semua ada kata penilaian. Okey, yang seterusnya pula. Yang terakhir, kepentingan sumbangan ekonomi Kerajaan Melayu awal kepada ekonomi negara. Dekat sini ia merupakan kewarganegaraan. So apa yang awak boleh senarai kat sini? Contoh dia, awak kena senaraikan ada 6 dekat sini. Jadi satu daripadanya cikgu dah letakkan. Satu daripadanya
cikgu telah pun letakkan. Yang pertama, kenapa kepentingan sumbangan ekonomi tu? Contoh, awak buat kalah andaian. Kenapa penting menghormati ibu bapa? Satu, nak dapat pahala. Satu, merupakan anak mesti menghormati ibu bapa. Tetapi kalau kamu tengok dari segi ekonomi pula, mak ayah awak bagi duit pergi sekolah untuk apa? Untuk makan kan? Untuk buat tambang bas, untuk mungkin nak hadiah ataupun sedekah kepada orang yang memerlukan. Itu bergantung pada diri awak lah. Tetapi ini pula kepentingan sumbangan ekonomi kerajaan Melayu awal ketika itu. Mereka menjalankan kegiatan apa? Perdagangan kan, ada dekat pelabuhan dan buat hasil-hasil pembuatan, contoh daripada hasil hutan. So kamu tengoklah apa yang penting dia sebenarnya. Satu tadi cikgu dah terang kat video pengajaran. Memenuhi memenuhi keperluan penduduk. Sebab kerajaan Melayu awal ni dia ada hubungan diplomatik dengan beberapa kerajaan, terutama sekali kerajaan yang besar tadi, India dengan China kan. Jadi mungkin negara China dia menghasilkan tembikar yang cantik-cantik. Jadi kerajaan yang mungkin Citu, Gangga Negara, Majapahit, Mataram ni dia perlukan perhiasan tersebut untuk istana katalah. Okey, makanan lah beras. Katakanlah kerajaan Citu yang mana Kelantan, kerajaan Kelantan ketika itu yang sekarang ni Kelantan lah. Jadi dia menanam padi banyak. Jadi dia menjalin hubungan diplomatik dengan negara luar daripada Kepulauan Melayu untuk bekalan makanan. Boleh juga memenuhi keperluan penduduk. Itu bekalan makanan tu, jangan awak tulis kat sini pula. Okey, yang kedua mungkin meningkatkan peluang pekerjaan pun boleh, meningkatkan pasaran komersial dalam pertanian. Masa tu dibuat biasa-biasa je, menjana pendapatan. Jadi awak kena senaraikan yang kedua, yang ketiga, okey, yang keempat, yang kelima apa yang dibuat. Mungkin awak boleh letak juga memenuhi keperluan penduduk dan mengurangkan aktiviti pengimportan. Jadi dia menanam banyak, dia kumpul-kumpul-kumpul. Jika ada lebih barulah dia jual. Ini untuk kewarganegaraan. Mana nak letak? Dekat bahagian bawah ni. Selepas siapkan nota bahagian B, bahagian yang ada peta pokok ni, awak pindahkan dekat sini. Selepas tu barulah awak masukkan peta bulatan ni untuk kewarganegaraan dekat bawah dia pula. So buat dekat tengah lah. Tuliskan C kat sini. Kewarganegaraan, tajuk tadi tu awak buat bulatan kecil, kemudian senaraikan dekat sini. Ada berapa kewarganegaraan yang cikgu nak berkenaan dengan keperluan kegiatan ekonomi tadi kan? Ada 6. So dah siap buat semua ni, awak bulat, tutupkan bulatan dia. Cikgu ni tak dapat nak buat dengan cantik sebab view pad cikgu board ni sebenarnya dia tak boleh nak tuliskan dengan baik lah. Cikgu dah cuba untuk berlatih. So itulah, jangan awak buat macam ni pula, kosongkan jawapan dia, tak buat. Bahagian B ni untuk peta pokok tadi. Bahagian A ni hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan India dan China. Kerajaan mana tadi yang ada kat Kepulauan Melayu tadi tu, dalam bentuk peta buih. Dan dengan merujuk video pengajaran cikgu dekat YouTube ni. Ni dia punya paparan, link dia lah. Kemudian dah siap tu, isilah kehadiran awak. Buat kerja tak buat dulu pun tak apa. Tapi yang penting jangan tak buat. Kena buat, isi kehadiran dekat mylink.la/cikgu Fauzi. Rujuk juga latihan pengukuhan kewarganegaraan ni. Okey, kemudian nota tu upload. Dah siap nota, tangkap gambar, orang kampung cakap lah, tangkap gambar ataupun snapkan gambar tersebut dengan jelas dan terang secara menegak. Okey, kemudian upload dekat bahagian sini. Okey, awak klik je tugasan dekat sini, cikgu dah letakkan nanti nama dia, awak klik kat tugasan tersebut. Cikgu akan create dekat sinilah. Assignment ni cikgu letak berapa hari bulan? 27 hari bulan 9 2021, nota hubungan diplomatik dan juga kegiatan ekonomi kat sini. Jom awak klik je kat tepi ni, nanti keluar, uploadkan nota. Senang je. Kehadiran jangan lupa letak. Video pengajaran cikgu pun awak rujuk. Kemudian jangan lupa juga, inilah bentuk-bentuknya awak kena buat nanti. Peta buih, peta pokok, peta bulatan untuk kewarganegaraan. Jadi itu saja sesi penerangan saya. Cikgu harap murid-murid dapat siapkan kerja dengan baik. Ingat, walaupun awak buat tak tahu saja, saya tahu. Ingat, PDPR bukan bermakna cuti. Sebab cikgu nak tengok kesungguhan awak buat siapkan kerja, buat kerja, dan cikgu boleh berikan tahap penguasaan yang terbaik untuk awak. Cikgu tak nak ada pertikaian di belakang nanti. Cikgu tak nak. Okey, terpulang kepada yang tak nak buat tu, cikgu tahu dah ada peranti, dah dapat Surface Pro 7, dah ada data, mungkin data masih belum berguna, mungkin 1 Oktober ni start. Cuba buat. Cikgu, awak tepuklah dada awak sendiri, tanya selera awak. Awak nak bermalas-malasan ataupun nak dapatkan ilmu. Saya hanya cikgu.
Saya memberikan penerangan kepada murid-murid saya. Tak buat kerja susahlah. Dan kepada ibu bapa, doronglah anak-anak untuk siapkan kerja. Saya ucapkan terima kasih dan tahniahlah kalau anak yang buat kerja. Tak buat kerja, saya tak boleh cakap apa. Itu terpulang kepada ibu bapa. So itu saja sesi PDPR kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada 4 Oktober nanti. Jaga diri, hiasi peribadi dan sentiasa duduk kekal di rumah. Amalkan kebersihan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jumpa lagi.